A'udzubillahi syaitanir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita lagi kesempatan untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba-Nya di dunia ini yang sementara ini. Alhamdulillah diberikan lagi kita untuk diteruskan sebagai seorang Islam yang beriman kepadanya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita lagi kesihatan dan kesempatan untuk sama-sama mencari, menitip setiap titipan yang telah ditinggalkan oleh ulama, membincangkan apa yang telah diperkatakan, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebagai seorang Islam yang mengaku bahawa dirinya Islam adalah tidak boleh meninggalkan setiap sunnah Nabi, setiap pelakuan Nabi, setiap apa yang dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diutuskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik untuk kita ikut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hana, pemimpin-pemimpin masyarakat setempat, alim ulama, imam-imam, guru-guru, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita membacakan kitab Bahrul Madhi dalam memperbincangkan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi. Kita masuk dalam bab 171. Betul atau tidak? Betul. Pak Syed, mana kitab? Tak ada, hilang lah. Aduh, kitab pun hilang. Ada juga penyamun dia. Baik, kita sambung dalam 171. Jilid yang kalau ikut jilid yang pertama, juzuk yang kedua. Itu kena faham. Juzuk maksudnya bahagian-bahagian yang perbincangkan. Jilid tu mengikut satu jilid, dua jilid. Kalau ikut saya, jilid yang pertama. Kalau tuan-tuan, jilid yang kedua, juzuk yang kedua. Sebab saya jauhi. Kita masuk dalam bab majaa fi fadlil adzan. Kita dengar tiap-tiap hari, malah benda yang pertama kali kita dengar apabila kita diazankan oleh bapa kita. Kita diazan oleh datuk kita. Kita diazan oleh seorang yang telah mengazankan kita apabila kita disambut dengan kelahiran kita. Ada juga yang tak sempat azan. Ada juga yang tidak azan langsung. Mungkin dia mu'alaf dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak bincang bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan azan. Apa dia kefadilat, kelebihan azan yang perlu kita tahu. 5 kali satu hari akan berlaku. Ada orang dia 4 hari 4 kali satu hari ya berlaku. Subuh tak pernah dengar. Apakah kelebihannya yang disabitkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila kita tahu kelebihan tersebut, kita takkan lari daripada azan seperti mana perbincangan kita minggu lepas, menjadi munafik apabila dengar azan. Kita takut
Apabila berlakunya azan, kita kalih TV. Duk tengah tengok 200%, tiba-tiba azan, remote. Dah nak kalih terus TV pasal azan berkumandang. Orang apa macam ni yang sudi, yang sanggup untuk kalih TV dia, sanggup kalih 611. Tak tahu rancangan apa dah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bagi orang-orang yang bang ataupun azan itu banyak ada kelebihannya. Orang yang azan dulu kita bincang, yang dapat baginya setengah daripadanya sebagai tersebut di dalam Sahih Muslim. Orang yang azan ini, apakah kelebihan orang yang azan? Kita ajak anak kita supaya azan, dan kita sendiri boleh azan. Jangan sampai bila isteri kita bersalin anak, bagi kat kita suruh azan, pergi telefon pak pula suruh main azan. Tak pun panggil ustaz, tolong main hospital tak ustaz? Cakap bagus dengan kita ni. Awak pasal apa? Tolong azan kat anak saya. Orang kan nak tahnid, rupa suruh azan. Pak apa macam ni azan? Tak kerti. Nah, kena tahu, kena boleh dengan dalam bab azan. Kelebihan dia banyak orang yang boleh azan. Sabit daripada Sahih Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muazzinuna atulan nas a'naqan yaumal qiyamah. Artinya bermula segala orang-orang yang azan bang itu panjang lehernya. Jangan duduk berayat. Saya duduk di padang mahsyar panjang macam zirapah pula. Tak, bukan macam tu. Panjang lehernya. Semua kita umur dikatakan umur 32 tahun. Daripada Nabi Adam sampailah kepada kereta KV 3113D berubah 3113 ya. D ke C? D. Awak blok amboi macam ceramah lah. Dah ingat ceramah mana ke sampai blok jalan ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, bila kita di padang mahsyar dalam keadaan semua sama daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah yang terakhir lahir berlakunya akhirat kiamat, semuanya sama ya, sama bayar. Ada dikatakan umur 32. Itu sebab Nabi SAW dalam keadaan melawak. Bukan tak boleh melawak, tuan-tuan, boleh berseloroh melawak. Nabi pernah melawak dengan seorang tua. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Orang tua ni teriak, dah, yang masuk semua muda-muda. Lega. Tu maksudnya melawak Nabi lah. Kita melawak ambil terjerat tengkok kawan. Itu terlebih melawak nama dia. Melawak juga bagi rasa terhibur dalam suasana hidup. Tak mau semua cor muka 14 hayatin sadin ni, tak mau juga. Ni tak boleh. Kalau ada ceramah-ceramah ada lawak sikit lari lah, dia kata lari lah. Tak bagi ada. Sebab apa? Takut ada guru hak yang tanya. Tak tanya pun dia jawab dah. Tu yang kita tak mau. Tu yang kena ada. Bila baca ya kitab saya tengok. Kena buat lawak sikit. Sebab Nabi SAW biasa buat dekat orang tua-tua, dekat budak-budak. Dia lalu tanya budak tadi sambil usap kepala, tanya macam mana anak burung. Sebab dia suka belah burung anak ni. Nampak? Melawak elok-elok. Ni dah budak-budak tengok kita demam daripada jauh. Misai ni dia macam dah. Dia kata tu dia Pak Rimau dah. Maksudnya kita ni ada unsur-unsur yang boleh menarik perhatian orang untuk didekati. Tambah-tambah orang yang ada, orang masjid, orang-orang agama, kalau boleh senang didekati. Kalau kita zaman-zaman dulu ustaz je dengar kata ustaz takut gila, nak tanya apa takut. Siapa tanya kurang iman. Tak tanya semua kurang dekat iman, ilmu pun kurang. Muslimin yang dirahmati Allah, ini pendekatan yang perlu kita bawa. Baik, bila kata sama dalam keadaan 32 umur semua sama, maka bila kata sama sebaya, macam mana Allah Ta'ala? Memang Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi nak mengenali orang yang hebat di dalam dunia, Allah bagi lehernya panjang sedikit dan dia tinggi. Siapa yang tinggi ini? Disebut dalam Sahih Muslim, orang yang azan di dunia. Maka senang dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ni hak yang ni senang nampak kan? Dalam bab mengaji suruh main duduk depan, maka rapat dengan guru. Senang nampak. Yang duduk belakang pasal apa? Senang cari tiang bunyi pun. Kan? Tak tahulah kan. Orang saya kata kat masjid lain.
Macam itulah bila kata senang nampak, senang dapat daripada guru. Guru memerhati di antara mata ke mata, ain bi ain, wajah dengan wajah, tawajuh dengan dia. Itu dia kata bertalaqi. Kalau kami dulu lutut bertemu lutut dengan guru. Muslimin yang dirahmati Allah, inilah keberkatan. Keberkatan bila kata senang dinampak. Sabit dengan hadis Nabi, al-muazzinu atulan nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang beriman, yang muazzin tadi dipanjangkan lehernya sebab apa? Di hari kiamat untuk senang dinampakkan, senang dihisap orang ini dalam keadaan huru hara. Ya tuan-tuan, Nabi Adam dulu lahir dalam keadaan besar mana? Hidung saja 7 hasta. Bayangkan 7 hasta. Amboi, hidung Tok Wan besarnya bunyi pun. Ni dia 7 hasta tuan-tuan. Tapi dalam keadaan apabila kita masuk ke alam mahsyar semua sama. Itulah sebab dipanjangkan sedikit leher orang yang azan. Okey. Maka jadilah kepala orang dan jadi penghulunya. Dijadikan sebagai penghulu pula di padang mahsyar orang yang azan tadi. Dia akan ikut kata-kata dia bila dia tinggi pada orang lain. Sebagaimana orang Arab mensifatkan kepala dan ketua. Bila kata kepala, ketua. Kita pun kata macam tu tak? Jadi kepala. Bila kita nak suruh orang jadi ketua, hang jadi kepala. Itu sifat dia. Disifatkan di sini bukan panjang tengkuk macam zirapah. Sekali lagi duk terayun pula dah kata sejengkal atas kepala. Lepas tu tinggi tengkuk, dekat lagi dia kata dengan ni. Itu saya duk bayang macam tu. Maksudnya kata panjang tingginya kepala ni maksudnya diangkat martabat menjadi penghulu di padang mahsyar esok. Muslimin yang dirahmati Allah. Ini kata ulama. Demikianlah jua orang yang bang, panjang leher, yakni jadi ketua pada hari kiamat kelak. Dan telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan kelebihan orang yang bang ini. Ya tuan-tuan, duduk di rumah pun azan. Masuk waktu azan lah, pak mangkit-mangkit azan. Anak-anak duduk macam tu, kuki gelak. Pasal apa? Azan tak betul dia kata. Tak apalah, belajarlah pelan-pelan, jangan duduk belajar dalam bilik ayam pula. Bunyi bergema elok. Masuk Allah. Mau duduk tendang pun. Tendang pintu pun nampak. Ya, awak tak reti azan dalam bilik ayam pula. Kan? Pilah cari lorong-lorong mana ajak bertaranum dan sebagainya. Bertaranum tu sunnah. Disuruh untuk kita melagu-lagukan. Tetapi janganlah terlebih lagu sampai hujung bunyi hit. Tu tak boleh lah pula. Makruh hukum dah. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan telah dikeluarkan. Ini dikatakan oleh Imam At-Tirmizi dalam hadis Nabi SAW. Hadis yang berbunyi Ana Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azzana sab'a sinina muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat daripada Imam At-Tirmizi, dalam mafhumnya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bang, yakni azan 7 tahun dengan bersih hati. Tuan-tuan jadi muazzin lama mana dah? Ada 7 tahun dah? Tak sampai lagi? Tunggu sampai 7 tahun. 7 tahun Nabi bagi jaminan. Siapa yang jadi muazzin ataupun dia biasa azan zaman sekolah dulu, sampailah dia duduk biasa azan saja. Saya darjah 3 dah diajak dah azan sampai terketak-ketak lutut. Kita ajak anak kita 7 tahun, kalau dalam tempoh 7 tahun itu bersih hati bagi wajah Allah, atau supaya ada bang itu pertaruhan baginya di akhirat. Azan itu tadi selama 7 tahun tadi dijadikan pertaruhan. Kalau hak baru duk belajar takkan terus naik terus jadi bilai kot. Dia mesti ada pengalaman. Pengalaman dia tadilah yang menyebabkan bersih hatinya dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan supaya pertaruhan daman untuk dia masuk ke syurga Allah. Jangan takut jadi muazzin tapi tak ada wang, jangan takut. Jadi Bilal tapi tak ada apa, jangan takut. Bahawa biar kita susah di dunia tapi di akhirat kita senang, sebab pertaruhan dengan azan itu tadi. Muslimin yang dirahmati Allah, nescaya disuratkan baginya oleh Allah
lepas daripada api neraka. Nak kata semayang hebat tak, tapi tiap-tiap kali masuk waktu dia yang panggil kita. Nak tolak pergi ke depan dia pun tak apa nak boleh sangat. Tak apa, janji dia panggil kita. Panggil apa? Panggil untuk pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Thawban dan Muawiyah dan Anas bin Malik dan Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini mutawatir. Bermula hadis ini daripada Ibnu Abbas ialah hadis gharib, agak kepelikan pada sanadnya. Terus kita masuk dalam bab majaa anal imam dhamin wal muadzin muattim. 172. Bab yang telah datang ia bahawasanya imam itu dhaman, iaitu mas'ul kesempurnaan sembahyang, dan tukang bank itu dipercayai. Macam mana nak pilih? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, di sini dua masalah akan dibicarakan. Yang pertamanya, imam itu maulah ia menyempurnakan perkara sembahyangnya daripada segala yang membatalkannya dan segala kewajipannya dan sunatnya, sekira-kira apabila ia telah menjadi imam, janganlah mendatangkan perkara-perkara yang mencederakan sembahyangnya. Bila dah jadi imam, kita memang tak jadi imam, tak dilantik, okey. Tapi bila orang tolak kita, jangan duk buat macam mana sembahyang kita hak di luar. Allah, hak belakang kata sudah. Allah, dia duk buat tarik tolak. Hak belakang kata sudah. Tak usah duk buat perangai-perangai lama. Bila kata orang tolak kita, buat hal elok. Hak perangai kita hak selalu duk ada. Allah. Ya, belakang kata punggah dan reba ini. Reba punya doa ada terkejut. Maka buang perangai-perangai tu. Ni pesanan saya kepada tuan-tuan. Hak yang kalau duk ada perangai macam tu, wah. Hak belakang mula dah. Okey, jaga. Pasal apa? Pasal hak tu boleh mendatangkan syak wa sangka pada orang belakang. Dah hak kita pun kalau nak pilih imam pun pilihlah memang betul dia tu alim, fiqh, qari pula. Tiba-tiba tak payah suruh dia lah. Sekali lagi Allah Allah kerja duk batuk ni biar dia cerita ni sampai bila nak boleh angkat takbiratul ihram. Nah, jangan makruh imam yang terbatuk-batuk. Sebab apa? Mengganggu. Nah, mengganggu. Tak ada orang dah ke dalam masjid ni? Tak ada dah ke? Hang tak boleh tengok lilit serban bagus dah. Mula nak keluar hang. Hang bukan balik haji ke? Balik Mekah? Tak, pi Mekah. Bukan pi mengaji. Dia pi cari diri dia sendiri. Dia kata balik Mekah hang. Hang balik Mekah tengok rambut tak naik lagi, kawan kan cukup. Rambut tak naik lagi, hang naik jadi imam. Kawan pun tolak-tolak piah. Esok tak main dah. Kawan duk biasa main, duk selalu dulu daripada asar masuk maghrib masuk isyak, duduk di masjid nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia duduk di Mekah dulu, selama dia duduk di Madinah, lekat dengan masjid, balik-balik nak tanam diri untuk lekat diri dia dengan masjid. Tiba-tiba main-main masjid, kawan buat kena macam tu. Tolak-tolak mula-mula baca Fatihah, lepas baca Fatihah qul a'udzu birabbin nas. Masuk rakaat kedua, tu dia bertolak aku lagi, dia kata. Nampak pasal apa tuan-tuan? Kalau jadi masalah tu tuan-tuan, ulang baliklah qul a'udzu birabbin nas, sebab dia habis dah takat tu lah. Ulang balik qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang ada ilmu duduk di belakang, tu imam ni pandai. Kali pertama, rakaat pertama dia baca selepas Fatihah qul a'udzu birabbin nas, kena getah dah duduk belakang, duduk senyum seorang-seorang dah. Makmum kata kena getah dah tu imam ni. Kawan ketak tuan-tuan. Kipas tak ada apa, tak ada kain duk macam tu. Tuan-tuan tak tahu. Mai rakaat kedua dia baca qul a'udzu birabbin nas juga. Kalau tak mau baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Baca baliklah pasal dia ikut turutan Al-Quran begitu. Perdu dengan akak. Perdu akak tu pula lah. Perdu dengan pucuk. Pusing balik. Tak erti ke alif lam mim dzalikal kitabul la? Itu duk ikut tahlil lama dah. Kan? Khalifah kata,
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dia derah pada tu imam dia derah pada khalifah. Alif lam dia pun derah. Zalika muhung bagi dua. Hak tang qul a'udzu birabbil falaq okey, dia sama derah. Kita pun celaru nak baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dengan derah dia ni. Alif lam mim. Alif lam mim dia pun sama derah dengan kita. Zalika muhung. Ayat kursi dia derah balik. Tak salah muhung macam tu. Ngarut dah. Nampak? Kalau kita boleh bawa tu alif lam mim zalikal kitabullah sampai ulaika humul muflihun rakaat kedua. Cantik, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan balik baca qul a'udzu birabbin nas pada rakaat pertama, rakaat kedua tuan-tuan ambil qul a'udzu birabbil falaq, boleh, bukan batal pun. Makruh saja. Tapi tu imam makmum belakang dia hilang khusyuklah. Okey. Nampak eh? Muslimin yang dirahmati Allah, tu dia kata di antara sebab-sebab pertama, imam itu maulah menyempurnakan perkara sembahyangnya bagi elok, jangan duk main-main. Sunatnya sekira-kira apabila ia telah menjadi imam, janganlah mendatangkan perkara yang mencederakan sembahyang. Maka ialah yakni atasnya semua mas'ul, yakni tanggungjawab segala perkara, kerana jikalau cedera sembahyang imam, nescaya tertanggung atas kepalanya. Cedera, dia terlupa rakaat. Pernah satu kali Nabi SAW sembahyang Isyak, Nabi buat 5 rakaat. Sahabat tak tegur. Pasal apa? Tak berani laku wahyu baru turun. Habis-habis bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Abu Bakar kata, wahyu baru turun ke? Awal sembahyang Isyak 5 rakaat, Allahu Akbar, Nabi sujud sahwi terus. Boleh bercakap ke? Boleh. Ini khilaf. Sahwi di luar bagi salam. Terlebih rakaat tak apa. Ini terkurang lalu ni, terkurang. Berapa tau? Ustaz kata kalau ni ambil hal lebih. Ambil hal lebih. Baru satu rakaat dia duk rasa 4 dah. Tu gila nama dia. Ambil hal lebih. Antara 3, 4. 3 ke 4. 3 ke 4. Ambil 4. Sat lagi sujud sahwi. Okey. Ni dah 1 ke 4. 1 ke 4. Ambil melampau tuan-tuan. Dia 1 ke 2. 1 ke 2. Subuh contohnya. 1 ke 2. 1 ke 2. Pasal tadi kunut tak baca lagi. Kita yakin bahawa kita 2 tak masuk lagi. Buatlah. Tapi lagi pun sujud sahwi juga. Itu dalam cara. Banyak orang tak tahu benda tu. Dia kira bagi salam ya. Sudah. Yang tu melepas batuk di tangga. Fawailul lil musallin. Neraka orang macam tu. Ngaji tuan-tuan. Itu kata tak ngaji jahil. Jahil lah neraka. Kasar. Tapi muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Mas'ul yakni akan dipertanggungjawabkan. Cederanya imam tadi, maka cederalah makmum. Tapi ada ulama kata juga sabit, cedera imam, makmum tak cedera. Dia kata di sini, saya ulang di sini ya. Yakni atasnya mas'ul segala perkara, kerana jikalau cedera sembahyang imam, nescaya tertanggung atas kepalanya jua segala cedera makmum. Kerana ada 50 orang, ada 40 orang, ada 2 orang sekalipun dia cedera, orang terikut, dia tanggung. Maka takut cederanya, Allahu Akbar, jangan baca Fatihah terlalu cepat. Bagi agak-agak lepas Fatihah, lepas dia. Tapi hak mai lewat, nama dia masbuk, yang Allahu Akbar, ditunggu hak yang Tok Imam baca surah baru dia nak mai masuk. Yang tu tak cedera, hak tu Tok Imam tak bertanggung. Tapi hak yang masalah dia baca terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ni Bangladesh ke apa kan? Ni ada masuk dalam Facebook. Tak tahu afwaja. Hujung dia tahu pun. Allahu Akbar. Jangan buat macam tu lah tuan-tuan. Ni Syafi'i. Okey. Kalau ikut Hambali, makmum tak payah baca apa. Dengar apa imam baca, Allahu Akbar. Lepas tu ikut pelan-pelan. Cedera lah habis. Kita Syafi'i tak. Makmum kena baca juga. Apabila imam membaca Fatihah, dengar bacaannya. Apabila amin, makmum baca Fatihah. Maka berikanlah luang tadi untuk Fatihah dia antara sedikit daripada Fatihah. Imam kena break sikit. Jangan terus amin terus masuk. Agak masalah lah, takut celaru. Tapi kalau berlaku dalam sembahyang tarawih, tak baca Al-Quran, bukan hafiz,
mai tang ena ataina kal kausar. Tuan-tuan baca siap-siap Fatihah kali dengan tu imam lah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca ikut dia sekali. Lagi dia amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taina. Tak dan dah baca Fatihah tuan-tuan, dia kira nak rokok ya. Ni tu imam tanggunglah. Ni orang muda cukup lalu. Lu pasal apa? Lapan dia iman lah. Tu dia nak cepat ah. Tu yang kita selalu jadilah. Jadi masalah sebegini yang saya nak sebut di sini, mas'ul tu imam akan tanggung. Baca bagi selesa. Orang kata ambil lambat pun tak apa, janji aku tidak menanggung Fatihahmu. Kalau kita biasa sembahyang seorang-seorang cepat, tapi bila kita jadi imam agak-agak biasa, yang selesa untuk diikut oleh makmum. Kena tengok juga sebelum nak angkat takbiratul ihram, perhati dulu. Gaut. Ni orang tua apa dah. Maka ra'i. Kalau tengok belah kiri kanan semua geng muda-muda, bawa cara muda. Tengok ada gaut. Jangan duk buat kelang kabut kan. Allahu akbar. Sami Allah liman kawan tu tak ada nak turun lagi. Au. Tak tolong dia bangkit pula dah. Kan? Kena tahu, kita makmum ni kita kena tahu semua apa yang ada di belakang. Ketika Nabi SAW tengah sembahyang, tiba-tiba seorang perempuan bawa anak dia, anak kecil dia nak mai tumpang sembahyang dengan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Di tengah-tengah sembahyang dengan Nabi, anak dia teriak. Nabi sembahyang maghrib, Nabi terus percepatkan sembahyang dia. Sebab apa? Ra'i, ibu tadi yang bawa anak dia. Di tengah-tengah sembahyang, Allahu akbar, Hashim. Cepatlah, kesian ada duk berasin. Habis Pak Hashim more dia sebut. Percepatlah cerita dah. Pasal apa? Kalau ada orang sakit, jangan duk buat seronok kita. Itu dalam bab. Tapi kalau boleh bawa cara biasa, bawa lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, yang kedua. Tukang azan, yakni tukang bang, maka hendaklah. Ini bang pula, tukang muazzin. Maka hendaklah bang masuk waktu. Kadang-kadang ada surau, ada masjid telajak dah 5 minit. Ada yang telajak sampai setengah jam pun ada. Makcik ni buka lah puasa sunat Senin dengan Khamis. Ngak telan habis semua dah, nasi. Allah. Makcik tu kata habis dah aku puasa hari ni. Siapa yang salah hari tu? Tu tukang azan tu. Dia main pi azan dah lajak setengah jam dah. Kuan tu pun nak pergi sembahyang dah. Dia kata dah, orang tua-tua tuan-tuan jangan duk buat melawak bagi kat dia. Teriak pasal hari tu tak dapat puasa. Pasal apa? Kira buka awal waktu. Maka hendaklah kata Nabi SAW, tukang bang, yakni tukang azan, maka hendaklah bang masuk waktu, dalam waktu. Maka jagalah dengan sesungguhnya jangan terkeluar daripada, supaya jangan orang-orang tersalah dengan sebab. Jangan bagi orang salah sangka. Tarawih pula pukul 7 azan dah. Tes pakai azan dulu. Allahu akbar. Puan pun Allahu akbar. Tes make. Boleh dia buat main macam tu pula dah. Jangan dia buat raja macam tu. Kalau nak sebut benda lain lah. Jangan duk sebut takbir, baca Quran ke kan. Baca Quran ke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Pulah main. Ni dak. Test I love you. Pergi. Adakah pi cek tu? Sebut benda yang orang lain dapat pahala, tapi jangan duk azan. Pi azan. Kau ni sembahyang dah, kau ni buka puasa, rupanya baru pukul 7. Sudah cerita ni. Ya, ini hendaklah dijaga-jaga. Maka jagalah. Ini kata takut tersalah dengan sebabnya. Maka jikalau tersalah orang-orang dengan sebabnya, tadi imam, mas'ul imam, tanggungjawab imam, maka jadilah atasnya mas'ulnya. Tu hang kena tanggungjawab. Hang kena tanggungjawab sebagai azan, sebagai muazzin. Pasal apa? Orang lain semua pakat buka puasa kerana dia. Okey. Maka itulah makna hadis Nabi, tukang bang itu dipercayai. Kena betul-betul percaya. Hari ni tuan-tuan, azan di masjid orang tak percaya. Orang percaya azan radio je. Tuan-tuan buka puasa, buka ikut radio ke ikut azan di masjid? Saya ikut bomba Ustaz. Bomba pun ikut radio. Tak. Tu yang baru ni saya pun bincang dengan Webi, kata tolonglah bagi gak radio Langkawi ni buka pukul 7.
Buka juga. Takut pasal apa? Bila tak ada, pergi kena pakcik tu ikut. Azan berkumandang. Rupa-rupanya Al-Ustaz. Puas cerita dia. Buka sama dengan Al-Ustaz. Dah orang dah sinonim dah. Maka terletak. Siapa yang bertanggungjawab? Radio kena tanggungjawab. Walaupun dia bukan dia azan dalam konti, tapi dia memasang azan tadi, dia tersilap. Contohnya, DJ tadi tersilap tekan. Maka dia bertanggungjawab. Kira berlaku azan, orang yang melaungkan, orang yang menekan, dia kena tanggungjawab dalam hal ni. Besar tuan-tuan, jangan dia buat main. Okey. Jadilah atasnya mas'ul, maka itulah makna hadis Nabi. Tukang bank itu dipercayai. Kena hak betul-betul dipercayai. Dalam bab-bab ni, ni. Bab azan maghrib bulan puasa, orang tahu dah, dia ni memang mai awal. Kalau bagi kat Tok Imam, Tok Bilal ni, selalu lambat, maka tidak dipercayai. Yakni dengan banknya tadi, azannya tadi dipercayai, orang yang betul dipercayai. Dengar azan tu dia, saya kata azan jangan suka tukar-tukar lagu. Azan satu lagu saja. Bila orang dengar lagu tu, orang tahu dah, ni Pak Ya punya ni. Kau ni pula azan, tahu dah, ni Meci Haji Mat punya ni. Orang tahu dah. Jangan duk tukar-tukar lagu, pergi curi Haji Pak Ya punya. Azan-azan silap. Pak Ya ni, Pak Ya, Haji Mat punya je. Jaga, jangan tukar lagu. Okey, lagu tu saja disuruh Nabi SAW. Lagu yang sama. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, bunyinya nak sabit dengan hak yang perbincangan kita. Hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'tamanun. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula imam itu dhamin, yakni atasnya mas'ul, dia letak atas kepala dia tanggungjawab. Dia kena pegang sungguh-sungguh, bukan main-main tuan-tuan. Jadi imam ni bukan kata nak ambil allowance saja. Jadi imam bukan nak ambil khair, ambil hak yang akad nikah saja. Jadi imam ni kena ada selalu dalam masjid. Kalau tidak ada keuzuran. Tu berat tuan-tuan. Bukan senang nak jadi imam. Dah tak ada boleh apa. Ada Pak Senawi lah. Ada mau jadi imam, nampak pun tak boleh pi. Bodok jadi dia imam buat apa? Muslimin yang dirahmati Allah. Mas'ul sembahyang yang diikut orang, dia jadi tanggungjawab atas dia. Tiba-tiba masjid tu tak imarah langsung. Pasal apa? Tu imam tak pernah pergi. Tanggunglah. Berapa orang, berapa rumah ada dalam kampung tu, semua dia tanggung. Kan senang tuan-tuan nak jadi orang, jadi imam ni. Tuan saya duk fikir lah, tu imam kampung tuan-tuan, fikir tanggungjawab tuan-tuan, kok jadi imam. Muslimin yang dirahmati Allah. Jika diperbuatnya dengan sempurnanya, dia buat kerja sempurna, tiap-tiap waktu dia ada, melainkan uzur dia tak ada, setiap waktu sempurna dia buat, maka lepaslah diri daripada tanggungjawab mas'ul dhamin tadi. Allah tanya, dulu hang jadi imam hang buat apa? Ambil allowance. Hang jadi imam buat apa? Berjabat tangan dengan pengantin namanya. Satu hang buat aja. Tunggu. Kita takut jadi macam tu lah tuan-tuan. Hari ni duk berkelahi nak jadi imam. Kata guru saya, salah seorang daripada guru saya yang mengajak saya dulu di Terui, Masjid Terui, Syekh Zakaria Wan Besar. Dia cerita masa nak tauliah imam, mai baca Fatihah apa ngongang habis tak ada dah tu imam apa nak hantar mai nak lepas tauliah ni. Tak ada dah. Tak ada dah bagi juga. Lepas tu kena cerita dia. Satu. Fatihah suruh balik, perbetul balik. Tuan-tuan, yang pertama sekali nak jadi imam ni, bukan kata segak, bukan kata orang kuat politik. Jadi orang imam ni orang yang amanah dengan kerjanya. Ni sebut Nabi SAW. Hang kuat apa pun tak jadi kalau kerja tak jadi. Fatihah kena bagi clear. Tu imam baca Fatihah, orang belakang alah. Tapi kena hak tu imam memang dia baca apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Puah di belakang. Sah tak tuan-tuan? Sah tak? Sah.
Cuma jangan waladdallun. Mufaraqah bang untuk imam ni. Dia siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sah. Sebab itu qiraat saja, khilaf saja. Tapi kalau waladdallun, aku mufaraqah tu imam mengarut. Pasal apa? Tak ada dalam khilaf dalam qiraat pun baca macam tu. Okey, kena tahu lah. Takutlah tu imam. Kadang-kadang lah ni imam pun hak yang kalau boleh, yang dimesyuaratkan, kalau boleh yang ada ijazah, yang hafiz. Senang. Dia bawa apa pun semua. Kita dah selesa. Kita tahu. Mai satu pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili iza saja. Bunyi pun. Itu qiraat ya, Warash. Tak ada apa. Kita tahu dah. Dia ni boleh. Iza ka anna Rasulullah ja, dia tak boleh sebut, dia bunyi ga. Ni Mesir. Yang hang dak pi buat ga juga. Pasal apa ja hang boleh sebut? Boleh kena sebutlah. Duk ga juga. Allah, hang ni main mana ni? Duk Allah menang, Allah menang. Sebut Allah hang boleh. Pasal apa duk sebut Allah? Ni tu dia lah. Kerak sangat pi India. Setakat tu saja. Muslimin yang dirahmati Allah. Dipercayai akan dia atas banknya. Tu. Tak habis lagi. Cedera nescaya atas imam lah dera. Imam lah kena dera, kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab salah dia tidak bermasalah, tidak menanggung masalah. Dan iqab, maksudnya diazab. Wal'ayazubillah. Imam ni, peranan imam. Dan terlepas makmum daripada mas'ul. Makmum, contohnya imam terkentut, dia tak abang orang. Allahu Akbar. Malu punya pasal, nak mau keluar, dia teruskan juga. Makmum sah. Makmum sah. Makmum sah. Terjadi apa pada dia? Makmum sah. Dia kena tanggung. Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 1000 orang belah ni. Assalamualaikum warahmatullahi. 1000 orang, 2000 orang. Han tanggunglah semua. Jaga nah. Kalau dah terkentut, terbatal, abang beritahu. Tak pun nak terkentut sangat-sangat dah. Pegang batang hidung. Orang belakang nampak li'ila fi Quraisy. Awak tu imam sangkut ni lupa ke? Ila pihim. Pakat duk lawan tegak habis. Sampai soft sampai berapa pakat duk lawan tegak. Ila fihim. Bukan tu imam tu lupa. Dia nak terkentut. Dia pegang batang hidung. Orang pakat tengoklah dah pasal dia terberhenti. Dia pegang hidung. Tahu dah, dia bagi signal. Signal apa? Dia nak keluar, nak tukar dengan co-pilot dia. Dia keluar belah kiri. Ada kata keluar ke depan. Kalau nanti kita bincang antara kiri, kanan ataupun depan nak keluar imam. Kalau boleh keluar ke depan lah. Sebab orang nak keluar, orang nak lajak. Hak yang belakang dia akan langkah ke depan. Okey, ada juga kata keluar sebelah kiri. Sebab nak mai hak tadi, hak pengganti dia akan mai kat macam tu. Ni dah nak terkentut. Betul, nak terkentut. Jeng macam tu tentang. Bayang Jumaat. Main rakaat kedua, nak terkentut. Batal. Hari kita buat Jumaat sekali lagi. Kepala otak dia, mana ada Jumaat 2 kali. Jumaat dia tak boleh 2 kali, tuan-tuan. Dia kena ada sekali lah. Lepas tu Zuhur. Tu dia, tu imam ni. Dah, kalau nak apa pun, break, delay. Tengok. Ada pasal. Pasal apa? Pemandu asal demam. Hari ni kena tukar. Berhenti tepi sat RNR. Tapi berhenti tadi bukan berhenti mati enjin. Tukarlah. Dia keluar, dia langkah ke tepi, ke kiri atau ke depan. Hak belakang, hak belakang kena kemas, tuan-tuan. Ni pitok budak nangoi mana, tuan-tuan. Dia hampa tanggunglah. Letaklah orang hak kemas di belakang. Bila tak orang kemas, dia tengok-tengok, tu imam keluar. Dia langkah ke depan, langkah untuk lepas pada sujud orang, dia sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama juga. Dah orang sama contoh li ila fi Quraisy ila fihim rihat asy-syita'i wa sayf. Terus sambung je. Ni dak. Betul kentut betul lah. Jangan. Kalaulah berlaku hari Jumaat, pasal ada satu masjid berlaku hari Jumaat. Dia bertanya saya, macam mana ustaz? Saya kata kena declare hari Jumaat tu imam silap. Tersilap, maka rukun dia tak boleh dah sembahyang Jumaat. Dia sembahyang Jumaat juga. Dia tanya Tok Imam, boleh? Tok Imam kata, tanya Ustaz Rajidi. Tanya-tanya, saya kata tak boleh. Kena declare Jumaat kedua nanti. Habang kata balik mayang lohok qada. Kena qada mayang Jumaat. Berlaku 2 tahun sudah.
Kena qada balik. Sebab Jumaat bukan qada Jumaat nah. Qada dia Zuhur, tak boleh Jumaat. Sehari balik saja aku mayang Zuhur 2 rakaat ikut imam. Mana tu imam hang? Mana boleh qada macam tu? Dia tak boleh. Dia kena qada Zuhurnya. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Maka dengan kerana dua perkara, yakni menjadi imam dan menjadi tukang bank, yakni muazzin, itu pekerjaan yang tiada khawatir, yakni berbahaya, yang ada khawatir. Bahaya jadi imam, tuan-tuan. Bahaya jadi muazzin, jadi bilal. Bukan senang. Pasal kerana elan, kerana ni, oh dah aku nak jadi juga. Pikir siap-siap, tuan-tuan. Bukan senang. Ingat nak pasal kerana RM, kerana ni, kerana nak jadi. Tengok lu, fikir lu. Mas'ul tu, satu tanggungjawab yang atas kena kepala kita. Yang ada khawatir, yakni berbahaya, lalu didoakan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi doa, tolong doa. Pasal apa? Nanti akan berlaku. Ni hari ni dah berlaku. Berebut jadi imam, berebut jadi bilal. Nanti akan berlaku. Sehingga Nabi SAW mendoakan. Didoakan oleh Nabi SAW bagi keduanya yang menanggung pekerjaan itu, katanya, Allahumma rsyudil a'immah waghfir lil muazzinin. Maksud daripada doa Nabi SAW di antara dua ini, imam dan muazzin, pasal memang berlaku punya. Nabi pun tahu akan berlaku. Nabi kata apa dalam doanya? Wahai Tuhanku, tunjukkanlah olehmu akan segala imam-imam sembahyang itu, bagi jalan yang memelihara akan dia dengan mas'ulnya, yakni tanggungjawabnya, dan ampunkanlah olehmu akan tukang bang, yakni muazzin, yang tersalah bang di luar waktunya. Ni bukan salah waktu, tak pernah mai azan pun. Dosa, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Sahl bin Sa'ad dan Utbah bin Amir. Hadis ni mutawatir. Baik, terus. Nak terus lagi kah? Bunyi dah kan? Nak tanya juga, saya lagi keriak pula kat kita, marah. Kita buat lama pula. Ni pun macam imam juga, bukan boleh lajak lagi. Lajak lagi makruh. Boleh lagi kah? Okey, dah kata boleh, kita pi. Bab majaa yaqulu rajulu idza adzana muazzin. Bab 173. Nah, tuan-tuan, kalau ada kitab seronok, tengok-tengok, oh, tajuk lain pula. Apa? Kalau tak ada kitab tu dia, tok guru mai bawa kitab, kita mai buat telok. Tuan-tuan, tak ada orang macam tuan-tuan. Tak ada buat kitab pun bawa lah kertas. Tak ada kertas pun letak tulis di tangan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Habis tak ada apa, dia pergi mengaji dekat Imam Malik. Dia cari satu lidi, letak di lidah, dia tulis berkat. Lepas tu dia genggam, dia padam, dia tulis pula. Imam Malik nampak, "Oi, anda buat apa?" Dia ingatkan Syafi'i ni main-main. Hari pertama dia pergi, anak orang miskin Syafi'i ni, dia pergi ke Madinah. Dia daripada Madinah dia pergi ke Mekah, di Masjidil Haram, tempat Imam Malik mengajar. Dia dah buat macam tu. Anak orang miskin, tak ada papan, tak ada bawa apa, yang bernama Muhammad Idris. Muhammad Idris yang inilah Imam Syafi'i. Tulis atas tangan anak orang miskin. Imam Malik kata, buat apa? Main ni. Dia ingatkan main-main. Cuba hang baca balik hadis yang aku sebut tadi. Dia sebut satu. Tak jatuh walau sebaris, walau setitik. Allahu Akbar, Imam Malik kata. Dia bawa pergi rumah terus, dia ajak satu. Apa? Ni kita bukan tulis pun, tulis dalam mata lah. Tak tahu gelak habis gitu lah. Dah tulis kat tuan-tuan, buat apa ke, buat tulis tang mana-mana. Sedang bergeraknya tangan kita, bergeraklah hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah terdetik di hati. Okey. Gerak-gerak juga. Walaupun ilmu yang kita tu tadi kita tahu, gerak pilah tulis. Ustaz gelak. Pergi tulis pilah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Baik. 173. 173. Bab barang yang dikata orang seorang apabila bang oleh tukang bang. Apa yang kita jawab? Selalu ni semua ada dah. Semua tahu dah.
Malah muazzin kata macam ni, kita kata macam ni. Cuma saya nak bawa hadis daripada hadis Nabi SAW, apa yang perlu dikata setelah kita dengar muazzin ataupun tukang bank mengatakan satu-satu. Ketahuilah kiranya saudaraku, telah datang suruh syara. Hukum suruh tuan-tuan, bukan bila dengar azan buat melenggak. Dah. Suruh syara. Kalau boleh sambil duduk bersembang pun, sat, diam sat. Awak jawab azan lu. Nampak? Jawab azan. Disuruh syara. Kalau dengar lagu negaraku suruh berhenti, siapa yang ni tak mau nak berhenti, suruh berhenti sat. Yang mana lebih besar? Muslimin yang dirahmati Allah. Disuruh syarak akan seorang itu apabila mendengar bang, yakni azan orang yang bang, hendaklah turut ucap sepertinya. Apa yang diucap, kita ucap sama. Tapi cuma ada satu kataan dia ucap, kita tak boleh ucap. As-salah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah. Siapa dia? La haula wala lah. Jangan dok hayya 'ala salah juga. Okey. Apa yang diucap, ucap sama. Apabila tukang bank berkata Allahu akbar, maka katakanlah Allahu akbar. Kemudian apabila berkata asyhadu an la ilaha illallah, sahutlah dengan kata asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian apabila berkata ia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hendaklah dikata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apabila berkata tukang bank, yakni hayya 'ala salah, hendaklah kata olehmu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian apabila bank ia dengan berkata hayya 'alal falah, hendaklah sahut kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni hadis saya nak sebut satu-satu, nak bagi sanad dekat tuan-tuan, nak bagi ilmu. Hak selama ni hak yang tuan-tuan tu pasal apa? Ikut dan ya. Okey. Kemudian apabila bang ia di dalam berkata Allahu akbar, maka katakanlah Allahu akbar. Kemudian manakala berkata ia la ilaha illallah, maka katakanlah la ilaha illallah serta tasdikkan, benarkan, tanamkan dengan hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma rabbaha. Tu tuan-tuan ajak macam tu, imam ulama ajak macam tu. Bila dengar la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma. Tu ditasdikkan ayat yang terakhir tadi, la ilaha illallah. Okey, jawab dia la ilaha illallah, kita tambah Muhammadur Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyahut seperti itu nescaya masuk syurga. Senang ya tuan-tuan, nak masuk syurga Allah. Jawab azan saja. Susah sangat ke? Ni dah dengar lagu hak pandai, hak kita hafal. Andainya aku, tolong sambung Ustaz. Dia sambung sampai habis. Woi, lagu 80-an dia tahu. Nyanyi pula putih-putih, sambung tengok. Woi, sampai habis. Ayat Allah salah, dia sengat buat tak tahu ya. Allahu akbar tuan-tuan. Siapa yang jawab sahutan azan masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi. Senang ya nak masuk syurga. Dengar azan jawab, tak usah duk menyembang. Bukan kata menyembang tu haram, tidak. Dah kalau kata berhajat tak apalah. Tapi kalau tanggungjawab tu jawab, nak masuk syurga dah. No, jawab. Demikianlah tersebut di dalam Sahih Muslim dan di dalam kitab Al-Um. Lafaz sahutnya itu. Itulah saya ambil daripada Sahih Muslim dan kitab Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i. Dan bermula dalil yang menunjukkan atas suruh sahut itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis dia yang ni. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mendengar sekalian kamu umat Muhammad ini, sekalian kamu, bila kata hadis itu pegangan kita, kita termasuk sekalian kamu, yakni kita, sekalian kamu akan bang, yakni azan, maka hendaklah katakan olehmu sekalian seperti barang yang dikata oleh tukang bang, yakni muazzin. Dia kata apa, ikut.
Cuma hak sebut awal tadi la haula wala pada hayya 'alal salah dengan hayya 'alal falah. Tolonglah tuan-tuan. Saya nak minta tolong pasal kita nak duduk dalam syurga. Saya nak semua ni kita akan bertemu di syurga Allah fa insya-Allah tuan-tuan. Maka jawablah. Senang sangat bonus yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kata 5 kali satu hari kita dengar, dah dijamin kita masuk syurga. Tapi jangan duk dengar saja. Lepas-lepas tu kena kata keluar balik. Itu munafik. Nama dia minggu lepas kita bincang dah. Dia main-main beda jawab azan dia masuk masjid sana. Gerai duk laikan. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Habis la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu keluar balik. Ni bom kereta apa dia tahu. Muslimin dia jangan nak buat minggu lepas kita bincang. Dengar tu pi pula mayang dengan orang. Itulah yang nak jamin betul masuk syurga. Muslimin ni dirahmati Allah. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Rafi' dan Abi Hurairah dan Ummu Habibah dan Abdullah bin Amru dan Abdullah bin Rabi'ah dan Aisyah dan Muaz bin Anas dan Muawiyah. Hadis ni mutawatir kalau disebut nama yang begitu ramai. Dan kata Abu Isa, bermula hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini hasan, lagi sahih, dhamin. Siapa jawab azan masuk syurga. Hadis sahih. Nak petikai lagi tak boleh dah. Jawab ya. Tolong jawab. Tapi kalau pak duk tengah azan, mak duk dengar hayya 'alas salah, la haula wala, tak payahlah. Tu bukan azan sembahyang, tu azan telinga budak. Dia terkejut macam mana nurse kata, "Pak cik, mai kah? Abang, mai. Ni anak ni. Anak. Dah tolong azan sat." Dia pun duk teringat azan di masjid. Allah, berdarah telinga anak tu tadi. Dah bagi kena gaya lah tang mana waktu derah. Kalau derah pelan ya, pelan tak payah jawab. Tak payah jawab, ada dengar tu tak payahlah nak jawab. Sebab yang hak jawab tadi azan masuk waktu. Masalah seterusnya 174, bang dan menyahut bagaimana hukum. Nak sahut azan tadi bagaimana hukum. Ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hendaklah dibaca masalah 174, 173 supaya tahu bagaimana rupa menyahut orang bang. Maka di sini hendaklah diterangkan hukum, menerangkan hukum menyahut bang itu. Kata Imam Syafi'i, imam mazhab kita di dalam Al-Um, maka disukakan bagi tiap-tiap mereka yang di luar sembahyang daripada orang-orang khari atau orang-orang zikir atau orang-orang diam. Khari ni orang yang tengah baca Quran, orang-orang zikir dia tengah berzikir, orang-orang diam dia duduk diam tak buat apa, orang-orang yang berhadas, bahawa menyahut sebagaimana dikata. Semua ni kena buat. Dia tengah baca Quran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal jawab. Tak ada dak Yasin, Allah wal Quran. Dia duduk kira Yasin dia juga. Baca Yasin tahlil bagi kat dia baru dia tahu. Berhenti baca. Sahut azan. Tapi kalau sahut azan ni, kalau kita hari Jumaat, hak awal tu, hak yang kalau bila dah duduk tang tu, yang kali kedua, yang tu buat apa pun tak apa dah. Tang sahut juga. Kita sahut, sunat saja sahut. Kita nak buat apa tak apa, sebab itu bukan syarak. Yang tu Saidina Osman saja kata suruh panggil orang semua masuk. Itu sebab diperlih dia tak buat. Dia kira Nabi Muhammad saja yang dia buat. Muslimin dirahmati Allah. Kalau tuan-tuan tengok ada orang sembahyang, azan kali kedua tiba-tiba Pak Long ni Allahu Akbar. Ketika azan berlaku, haram kat takbiratul ihram. Azan apa? Azan fardu. Tiba-tiba mai hak yang azan kedua pada hari Jumaat. Pasal apa? Khatib duduk di atas dah. Muazzin azan. Yang duduk tang ni. Azan tu tiba-tiba ada, tuan-tuan tengok kuat-kuat lah ada orang Allahu Akbar. Tak salah. Boleh semayang waktu tu. Sebab azan tu bukan azan syarak. Tu hanya khilaf. Tapi pesanan saya tuan-tuan dah mengaji dah. Saya lagi minggu depan dia buat kacau saya lagi. Tak payah buat lah. Kalau sebab dia sebab semua orang tak faham, tunggulah berdiri saat habis dia tu baru Allahu Akbar. Sebab apa? Tak semua orang tahu. Azan pertama saja yang haram sembahyang, azan kedua boleh. Tapi cuma masalah dia uruf wa adat, kata Imam Syafi'i, ada orang yang tak memahami hukum, maka dia akan kata kita sesat, maka tak payah buatlah. Tapi kalau ada orang buat, tuan-tuan tengok ada orang buat, tak salah pun. Tuan-tuan dia kata ni sesat mana ni, orang duduk tengah azan. Dia kira cari salah orang, dia tak ngaji pun. Muslimin dirahmati Allah. Okey, itu penerangan. Baik. Hukum.
Kata Imam Syafi'i di dalam maka disukakan bagi tiap-tiap mereka itu yang di luar sembahyang. Jadi saya kata tadi qari, yang tengah baca, yang tengah zikir, yang diam, yang berhadas sekalipun, bahawa menyahut sebagaimana yang dikata oleh tukang bang. Orang yang berhadas pun jawab macam mana kata tukang azan, ya, muazzin tadi. Dan pada hayya 'ala salah dan hayya 'alal falah berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan barang siapa yang sembahyang fardu atau sunat, maka sukalah aku jangan disahut. Siapa sembahyang sunat, duduk tengah sembahyang sunat, masuk-masuk tahiyatul masjid, tiba-tiba muazzin pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan disahut azan itu tadi. Teruskan sembahyang. Teruskan, kata Imam Syafi'i mazhab kita. Okey. Di dalam banknya bahkan dihabiskan sembahyangnya. Habiskan sembahyang. Maka elok dipercepatkan. Sebab apa? Untuk sembahyang qabliyah pula sekali lagi. Dan aku suka, kata Imam Syafi'i, apabila selesai ia daripada sembahyangnya, bahawa berkata sebagaimana aku kata di atas ini. Dah habis dah sembahyang, hak mana yang dan, tiba-tiba dan tang hayya 'ala salah, jawab tu saja. Jangan pi rengkeh pada awal pula, kau tu tak sebut dah pun. Hak mana dan, jawab hak tu saja. Dan jika disahutnya bang di dalam sembahyangnya, kutlah disahut dalam sembahyang, tiadalah pula ia membatalkan sembahyang, kata Imam Syafi'i. Tak batal, tapi jangan terkelok lebih. Sebab zikir yang kita sebut tadi, sahut tadi, tak membatalkan. Asyhadu an la ilaha illallah ada dalam sembahyang, la haula wala quwwata illa ada dalam sembahyang. Betul tak? Tak batal. Jangan pergi kata Allah Maha Besar, Allah Maha batal sembahyang. Pasal apa? Sebut lain pada bahasa Al-Quran, bahasa tu. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah, 175 masalah bang, bolehkah disahut orang yang berjunub dan haid? Ini untuk orang perempuan. Tuan-tuan ada isteri, tuan-tuan ada anak perempuan. Kata Imam Nawawi, dan ketahuilah olehmu bahawasanya disunatkan menyahut bang dengan berkata seumpama kata tukang bang. Itu bagi tiap-tiap orang yang mendengarnya, daripada orang yang suci dan berhadas dan junub dan haid. Ini kata Imam Nawawi. Dan lain daripada mereka itu, daripada mereka yang tiada manik, ini tertegah bagaimana daripada menjawabnya, yang tak tertegah daripada jawab. Orang semayang contohnya ditegah, tapi bolehlah, tak batal. Setengah daripadanya manik menyahut, tertegah menyahut, itu seperti di dalam jamban. La haula wala quwwata illa billah. Tapi duduk menekan pun lah. Dah. Jangan sama sekali. Jangan sahut azan. Kalau nak sahut pun dalam hati lah. Jangan duk biasa sebut di mulut la haula wala quwwata illa billah. Jangan buat macam tu lah tuan-tuan. Uduh benar lah, haram lah pula. Yang di dalam jamban ini manik sedang bersama dengan isteri. Hak yang kahwin baru kahwin kan. Kahwin pun subuh pun jadi, orang duk tengah azan pun dia jadi. Baru kahwin, dah biasalah kan. Dengan isteri atau seumpama keduanya, jangan duk jawab azan. Okey. Dan setengah daripada maniknya, tertegahnya, bahawa ada ia di dalam sembahyang. Ini pun ada juga. Jangan jawab kalau boleh. Tapi Imam Syafi'i kata kalau jawab tak apa, tak batal pun. Tapi terkuranglah khusyuknya. Hilang khusyuk. Maka barang siapa ada ia di dalam sembahyang fardu atau sunat, maka mendengar ia akan bang. Ini azan, nescaya tiada disahutnya di dalam sembahyangnya, kata Imam Nawawi. Dan apabila telah memberi salam, datangkanlah seumpama yang demikian yang dibangkan itu. Maka jikalau diperbuatnya di dalam sembahyang, maka adakah makruh? Padanya dua qaul. Makruh. Ada Imam Syafi'i kata, yang kata tidak batal tadi, tapi makruh. Bermula yang lebih zahir daripada keduanya bahawa makruh. Tak payah jawab. Duduk tengah sembahyang, jangan jawab azan. Senang. Kerana bahawasanya memalingkan daripada sembahyang. Maksudnya hilang khusyuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha. Apa dia ni? Nak masuk ayat ni kan, nak masuk lama-lama jadi Fatihah dengan Quran, dengan azan sama masuk ni. Kita takut yang tu. Okey. Baik, terus masalah yang terakhir 176.
bang dan khamat dan kesempurnaan menyahutnya. Kata Imam Nawawi, jikalau mendengar seorang akan bang padahalnya ia dalam membaca Al-Quran sedang bertilawah atau mengucap tasbih subhanallah walhamdulillah apa pula lainnya, hendaklah diberhentikannya. Tak usah duk tunjuk, ingatlah ahli zikir. Allahu akbar, Allahu akbar. Mana satu ni jiwa hang yang mana satu? Duk tangan duk subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Amboi kata. Berhentilah Ustaz. Kalau duk pakai tu pak pupak naik number tu kan. Berhentilah Ustaz. Jawab habis-habis, pegang balik. 9999. La ilaha illallah, jadi cukup. Apa ni? Kadang-kadang kita tengok duk ada. Kadang-kadang kita duk tengah mengajar. Kata guru saya Nuruddin Al-Banjari, kalau duk ngaji dengan dia tuan-tuan, duk tengah tasbih, dia halau keluar. Nak mengaji ke nak berzikir? Nak berzikir pergi duk tempat lain. Ni mengaji. Itu sebablah begitu juga dalam hal kita nak jawab azan. Dengar azan lebih aula daripada berzikir. Kata Imam Nawawi. Ingat. Tak salah. Tinggallah Ustaz. Tasbih apa-apa. Tinggal Ustaz. Baik. Jikalau mendengar, saya ulang, mendengar seorang akan bang padahalnya ia di dalam membaca Quran atau mengucap tasbih atau lainnya, hendaklah diberhentikannya dan turutlah tukang bang itu apa katanya di dalam bangnya, sebagaimana di dalam masalah yang kita sudah baca tadi. Dan di dalam qamat pun turutlah jua seperti menurut di dalam bang. Tok Bilal janganlah cepat sangat. Allahu akbar, sudah la ilaha illallah, sudah anna Muhammadar Rasul. Amboi sampai tak ada nak jawab kita pun. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagilah ada luang ni. Allahu akbar. Amboi nak tinggal kereta api ke dia ni? Yang jadi guduk tak? Baik. Dikatakan apabila qad qamatis salatu qad qamatis salah, apa dia nak jawab? Nak jawab apa? Aqamaha Allah wa adamaha. Aqamaha wa adamaha pun memadai. Aqamaha wa adamaha. Bila apa? Bila muazzin kata qad qamatis salatu qad qamatis salah, aqamaha wa adamaha, ataupun aqamaha Allah wa adamaha. Apa ya? Kalau ada hafal dah, tambah sikit ilmu lagi, ilmu daripada saya. Dan apabila taswib, apa dia taswib? As-salatu khairun minan naum. Itu nama dia taswib. Bang subuh, maka hendaklah berkata olehmu sadaqta wa bararta. As-salatu khairun minan naum. Tarik selimut lagi sedap, dia jawab juga. Dia tak jawab dengan mulut, dia jawab dengan selimut. Tak tahulah tuan-tuan. Inilah yang kita nak bincang tuan-tuan. Moga-moga apa yang kita bincang ini semua berkaitan dengan kita tentang azan, tentang apa yang patut kita buat, yang selama ni yang boleh saya katakan ilmu yang selama ni kita boleh dalam keadaan kita boleh gitu-gitu ya, dari mulut ke mulut. Hari ni kita baca daripada hadis Nabi, kata-kata imam-imam mazhab, kata-kata daripada ulama-ulama mu'tabar. Hari ni kita dapat ilmu tentang tu. Amallah dengan ilmu tersebut. Pesan saya 1000 kali pesan, setiap kali azan jawablah azan, kerana ia jaminkan anda masuk syurga Allah. Jangan main-main dengan azan, walaupun kaedah dia nampaknya macam ringan sangat. Lagi nampak bola ligan, lagi nampak kopi minum. Tak, tinggalkan benda-benda sebegitu. Sehingga kan dia tengah baca Quran sekalipun, tengah tasbih pun suruh tinggal, apatah lagi benda-benda lara. Duk tengah cok ni, hayya ala salah. Jawab juga, tinggal buang lah, duk mencop lagi. Aduh, muslimin dirahmati Allah, InsyaAllah tertarbiahlah diri kita sebagai tarbiah daripada Allah. Itu saja tarbiah kita. Kita disambut dengan azan 1 hari 5 kali, maka rahmat akan turun dalam diri kita. Takat itu saja tuan-tuan untuk perbincangan. InsyaAllah kita masuk nanti dalam bab yang 177, bab majaa fi karahiyati an yu'akhidhu ala adzan ajr. Ini saya tak masuk sebab bab upah saja. Kita masuk 180 ma yaqulu rajulu idza adzan minad doa azan yang sebenar mengikut hadis Nabi SAW. Dan apa kita dapat pula ketika kita jawab dan kita doa selepas azan.
mendapat syafaat. Saya sebut sikitlah mendapat syafaat Nabi. Kalau siapa yang doa selepas pada azan. Nah tuan-tuan, bila dengar azan, duduk diam-diam, baca ikut sekali. Takat tu minta ampun, minta maaf kalau ada kasar bahasa terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi Rasul yang bersifat maksum. Segala ketelanjuran, keburukan, kealpaan adalah daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa ala ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah.